Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum Fadil Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi Razwan Wan Aizuddin Zaki, Ikmal Rahmat, Yunis Yusof, Zurina Zubir, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Ni malam minggu ni, tak nak cakap panjang lah tuan-tuan. Malam hari minggu bercuti, kita mungkin kepenatan. Saya nak menyampaikan pada malam ni tanpa, mudah-mudahan tak ada apa halang rintang, cuma satu ayat saja daripada surah Nisa. Iaitulah ayat yang ke-75 pada menyatakan kewajipan ke atas orang beriman untuk berjihad, supaya mereka jangan mengabaikan peluang jihad ini kerana ia merupakan satu tanggungjawab, supaya kita semua sedar dan ambil pengajaran daripada apa yang berlaku kepada negara Andalus Spain yang pernah jatuh lebih 700 tahun yang lalu. Apakah pengalaman yang patut kita kongsikan bersama, bagaimana ibu kepada gubernur yang terakhir dari Granada itu berkata kepada puteranya dengan kata-kata yang sangat mengiris perasaan tuan-tuan. Dan tuan-tuan tahu tak apa berlaku kepada umat Islam di sana tuan-tuan? Apa yang berlaku dalam hidup mereka tuan-tuan? Sampai Imam Qurtubi bercerita bagaimana adik-adik perempuannya terpaksa mereka ikat pada tali supaya tidak hanyut lautan. Ambil pengajaran tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sejarah akan berulang semula. Itu sebab kita baca Al-Quran, kerana padanya kisah-kisah yang berlaku itu ia akan berlaku balik semula. Maka penting bagi kita mengambil pengajaran, kerana ayat yang lalu telah kita bincang, ayat 71. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu khuzu hidhrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a, yang telah kita pelajari. Ambillah hadar. Hadar ni berarti berjaga-jaga, awas diri kita. Juga pada kali ini insya-Allah saya akan ceritakan kepada tuan-tuan bagaimana sifat resis yang ada pada sesetengah bangsa, yang orang Islam diajar untuk jangan menafikan hak orang lain. Dan banyak pengajaran yang patut kita ambil. Ketika umat Islam memimpin, tiada kezaliman berlaku pada bangsa lain. Tapi bila bangsa lain memimpin, sebagai contohnya, maka bagai penganiayaan dikenakan kepada umat Islam. Mengapa tuan-tuan? Ya, ini sifat rahmat yang Allah bekalkan kepada orang Islam walaupun dia tidak mengamalkan Islam. Mujarrad, sebaik saja dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang ikhlas, maka Allah beri kepadanya satu kekuatan untuk menghindari sifat kezaliman walaupun dia tidak mengamalkan Islam. Benar tuan-tuan. Kerana kalimah bismillahirrahmanirrahim itu mencorakkan peribadi orang itu, walaupun dia tak tutup aurat, walaupun dia bukan pemimpin, walaupun dia bukan orang kaya, walaupun dia ada sedikit banyak sifat rahmat itu, cuma ia perlu dipupuk, dipolish tuan-tuan ya. Jadi malam ni perbincangan yang akan kita bawa bagaimana maksud istita'af yang Allah kehendaki menerusi ayat yang ke-75 dalam surah yang mulia ni. Baik, bagi mereka memiliki tafsir Munir, tolong buka jilid yang ketiga, muka surat 159. Ya, tafsir Munir, kita sedang adakan satu kempen yang menarik sekarang ni. Bukan saja tafsir Munir, malahan tafsir Ibnu Katsir yang dibeli di tuan-tuan, untuk memperkayakan diri kita dengan maklumat yang benar tentang kalamullah, buat investment untuk memahami kalamullah. Setiap belian tuan-tuan akan dapat hadiah buku bertajuk Ensiklopedia Nama-Nama Anak. Buku yang rare ni tuan-tuan, merupakan penyuluh buat kita semua untuk memilih nama yang tepat, mengelakkan berlaku kesilapan. Dan dalam ini kalau kita lihat, ada tulisan Arab, tulisan Jawinya disertakan supaya kita tak tersalah eja. Nampak kan? Sebagai contohnya perkataan Jabir. Macam ni Jabir? Jamil, nama-nama sahabat kan? Jubair, ada Jabir, ada Jubair. Tengok ejaan dia. Nampak kan? Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan memiliki kitab ini yang memiliki lebih daripada 3,500 entry nama dalamnya, membantu kita untuk memberi nama yang tepat pada anak-anak kita. Jadi hanya tuan-tuan yang beruntung dapat membeli tafsir Munir, dapat hadiah kitab ni daripada kami. Baik cuba buka jilid yang ketiga, muka surat 159, tafsir Munir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. Jadi tafsir ayat yang 75. Mengapa kamu tidak mahu berjuang di jalan Allah dan membela orang-orang lemah
sama ada lelaki, perempuan ataupun kanak-kanak, yang mana mereka itu berdoa, Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kepada kami perlindungan dari sisimu, dan berilah kepada kami penolong dari sisimu. Baik, menurut para ulama tafsir, kalau kita lihat dalam tafsir Munir menjelaskan bahawa ayat ini Allah merintahkan hamba-hambanya yang beriman supaya selalu berwaspada daripada tekanan ataupun penganiayaan musuh terhadap mereka. Semua negara dalam dunia tuan-tuan mempunyai sifat hazar. Hazar ni sama ada musuh datang dari dalam ataupun musuh luar. Tambah pula pada hari ini ada satu lagi istilah yang dikemukakan oleh orang-orang kafir laknatullah alaihim, iaitu perkataan yang digunakan terorisme. Kalau kita lihat dalam majalah ekonomi, membahagikan umat Islam ni kepada banyak kategori. Kategori pertama dipanggil teroris, kategori kedua dipanggil fundamentalist, kategori ketiga dipanggil jihadis, kategori keempat dipanggil moderate, kategori kelima dipanggil traditionalist. Tahu tuan-tuan? Ni tuan-tuan boleh rujuk dalam majalah ekonomis. Pembahagian kepada umat Islam dibagi kepada 5. Kalau satu golongan ni, contohnya macam traditionalist ni, dianggap ulama-ulama pondok, yang dengan cara mereka sendiri dan sebagainya tidak menafikan di kalangan mereka mempunyai ilmu, penyampaian, cuma kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka negara barat akan cuba untuk mempromotkan, memomokkan orang inilah Islam, orang yang lemah, cara berfikirnya tidak maju, pakaian dan sebagainya. Ini cemuhan yang dikemukakan kepada umat Islam, tuan-tuan. Dia pula dipanggil sebagai golongan fundamentalist. Fundamentalist ni yang dipanggil sebagai golongan yang pegang pada Quran, kepada hadis, dan sebagai mereka menganggap sebagai salafi, wahabi dan sebagainya, tuan-tuan. Lagi dipanggil umat Islam ni moderate. Kalau macam Turki tu dianggap moderate, maknanya bijak bertindak, yang pandai, seolah macam orang kat Dubai lah, seolah-olahnya. Ada pula yang dipanggil sebagai golongan ini merupakan golongan apa tadi? Jihadis. Jihadis ni maknanya mati syahid, berpegang saja macam golongan ISIS yang mereka wujudkan sendiri. Sebenarnya itu adalah apa yang Amerika dan sekutunya wujudkan. Umat Islam tidak ada pun di kalangan kita yang mempunyai kefahaman seperti itu. Jihad adalah kalimah yang mulia, tuan-tuan. Dan kita akan lihat ayat-ayat jihad ni, tentu tuan-tuan sedar buku antara yang pernah saya galakkan tuan-tuan untuk baca adalah Ensiklopedia Peperangan Rasulullah SAW. Daripada lebih 20 peperangan yang Nabi turut serta, kebanyakannya adalah berusaha untuk menakut-nakutkan musuh supaya mereka menyedari kebenaran dan kewajipan mereka untuk kembali kepada as-siratal mustaqim, kebenaran Islam. Kerana orang Arab di semenanjung Arab, mereka mendakwa mereka ikut syariat Nabi Ibrahim, tapi bila mereka menyesatkannya, mereka telah pun sesat dengan berbagai kefahaman yang dibawa, seperti mana saya bincangkan Amr bin Luhai al-Khuzai, seorang lelaki Arab daripada bangsa Khuza'ah, kabilah Khuza'ah, yang telah menyerapkan masuk pahaman keberhalaan dalam kalangan orang Islam. Yang Nabi nyatakan dalam hadis, Nabi melihat Amr bin Luhai al-Khuzai ini menghirit usus-ususnya dalam neraka Allah. Iyazan billah, na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bila Nabi mengajak orang-orang Arab untuk kembali pada Islam, Nabi bukan memerangi mereka. Kalimah yang dimasukkan di situ adalah untuk berjihad. Satu kalimah yang sangat mulia, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita baca dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengingatkan kita. Hadis ini penting untuk kita beritahu selalu, tuan-tuan. Tak kala anak-anak muda pagi ini semuanya seolah-olah desperate sangat nak jadi orang kaya, nak jadi orang berharta, nak jadi jutawan. Kita ingat mereka hadis ni, tuan-tuan. Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum aznab al-baqar wa raditum bi zar'i wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan para ulama muhakkikun, muhaddithun menilainya sebagai hadis yang sahih. Maksudnya bila kamu ini meninggalkan, kamu sibuk dengan perniagaan yang berasaskan kepada riba, dan kamu sibuk menguruskan ternakan sampai lupa berjihad di jalan Allah, dan kamu redha dengan pertanian, kamu lupa bertanggungjawab jihad dalam Islam, maka Allah akan kenakan kepada kamu satu penyakit penghinaan, yang dia tidak akan mencabut penghinaan itu, menghilangkan, meluputkan penghinaan itu, sehinggalah kamu kembali kepada agama kamu. Hadis ini disyarahkan oleh para ulama, tuan-tuan, ni untuk kita faham dengan lebih lanjut. Sebagai contohnya dalam tuan-tuan, dalam pandangan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, seorang ulama di Timur Tengah, menjelaskan maksud hadis ini
adalah bukanlah larangan kita untuk mengusahakan pertanian, bukan larangan Allah kepada kita untuk bertanakan, bukan larangan Allah untuk kita berniaga, bukan. Tapi dimaksudkan kat sini, bila umat Islam pada hari ini terikut-ikut rentak orang-orang kafir, bahawa semua nak kena jadi kaya dulu baru nak berjihad. Kalau tak kaya tak boleh cerita bab jihad. Tak ada kereta BMW, Mercedes, tak ada Jaguar, tak ada apa, tak boleh berjihad. Begitu ke tuan-tuan? Tak ada wang 1 juta dalam akaun, jangan cerita buat jihad. Tak tuan-tuan, Allah SWT bukan lihat pada kekayaan kita, Allah lihat pada keikhlasan kita. Ya, kalau tuan-tuan baca buku cerita tentang 3 Cup of Tea, cerita tentang seorang Amerika yang pergi ke Afghanistan cuba untuk naik gunung, gunung yang tinggi tu, Everest, tapi gagal untuk naik kerana sebab tentu. Maka dia pun pergi ke perkampungan Pakistan, duduk di situ dan lihat bagaimana orang Pakistan itu serba kekurangan. Cuba tuan-tuan baca buku ni, 3 Cup of Tea, yang menceritakan akhirnya lelaki ni melihat orang Pakistan itu miskin hidupnya, keperluan asas semua tak cukup, budak-budaknya tak sekolah, dia balik ke Amerika cari derma sehingga boleh buat sebuah sekolah. Tapi bila dia buat sekolah itu pula ternyata dipanggil sebagai infranya untuk sampai ke sekolah itu pula memayahkan budak-budak, menyusahkan, menyulitkan mereka untuk pergi ke sekolah. Balik semula ke Amerika, minta derma daripada kawan-kawannya untuk dapat sejumlah wang untuk buat bangunan tu pula untuk buat jambatan. Sebanyak wang buat bangunan itu. Ni kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, seolah-olah macam mahal rantai dari beruknya tuan ni. Tapi demi memastikan anak-anak orang Islam di Pakistan tu dapat sekolah, lelaki ni masuk Islam agaknya tuan-tuan. Jadi maknanya dalam hidup ni kita tak semestinya akan jadi kaya baru nak berderma tau. Betulkan perspektif ni balik semula. Bukan nak tunggu kaya, akhirnya apa sahaja yang boleh dapat fulus semuanya lulus. Kita tak mahu tuan-tuan. Ini penekanan yang Nabi maksudkan dalam hadis. Kamu ni terlalu cinta kepada dunia, berniaga sapu saja yang haram, menternak sapu sahaja apa saja peluang asalkan kamu jadi kaya. Ya, dan kemudian bertani apa saja peluang, rasuah orang untuk dapat tanah kamu buat. Nak buat pembangunan hartanah sebagai contohnya, kena terlibat bagi rasuah kat pejabat tanah, buat begitu. Ini yang Nabi ingatkan kita satu buatan yang haram tuan-tuan. Nanti orang kata kalau tak buat macam ni nak hidup ustaz. Tuan-tuan, saya tanya balik, kalau tuan-tuan buat sampai bila nak berakhir tuan-tuan? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi hadis ini memberi amaran keras kepada kita semua bahawa penghinaan akan berlaku kepada umat Islam tak kala mereka meninggalkan prinsip asas kerana mereka sudah pun kompromis dalam bab keduniaan itu. Demi untuk mencari harta benda, mereka sanggup untuk menjual dunia mereka, menjual akhirat mereka dengan dunia. Nak dapat dunia, jual akhirat, apa sahaja. Kadang-kadang jadi peguam, nak jadi peguam ni kena masuk ke kelab malam, pergi kelab malam, mula-mula minum kok je, tapi lama-lama orang ajak minum, terpaksa ajak minum, kalau tak nanti tak apa projek pula. Gini ke tuan-tuan? Ini ke Islam tuan-tuan? Ini ke prinsip tuan-tuan? Padahal belajar dulu macam-macam benda, tahu hal haram, masuk usrah lagi. Kan? Dahulu bekerja sebagai belajar di universiti, kuat persatuan pelajarnya, masuk ke jabatan tertentu terlibat dengan rasuahnya. Dah duit rasuahnya pula banyak sangat, terpaksa pula masukkan kat negara jiran, duduk pula pergi balik, berjuta-juta duit dalam akaun. Apa cerita ni tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian? Allahu Akbar. Nampaknya iman kita ni macamlah kulit bawang. Kita pohon pada Allah, janganlah diuji dengan ujian-ujian berat bersifat keduniaan ni tuan-tuan ni. Jadi balik kepada ayat ni tadi, Allah Ta'ala mengingatkan kita secara prinsipnya kepada orang beriman. Saya melihat kepada tafsir Mutawalli Sya'rawi, Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, dalam tafsirnya yang hebat ni tuan-tuan ni. Ni para ustaz kalau dapat bacalah, alhamdulillah, satu pencerahan yang sangat hebat yang beliau berikan. Ya, saya terjemahkan untuk tuan-tuan, menjelaskan bahawa ayat ini merupakan lanjutan ayat yang lalu, membakar semangat kaum muslimin untuk tampil berjihad mempertahankan Islam dengan menggunakan gaya pertanyaan yang mengandungi kecaman sekaligus penafian. Ini satu uslub bahasa Arab. Ma lakum, ya, ayat ini kalau kita perhatikan, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Mengapalah kamu tak nak berjihad ni Allah, sedangkan kamu tahu kelebihan-kelebihannya, dan kamu lihat keliling kamu merupakan orang-orang yang lemah, yang memerlukan kepada sokongan kamu. Ya, tempatnya maksud ayat ini walaupun diturun khusus berikutan dengan tindakan zalim penduduk Mekah terhadap orang-orang Islam, dan kita pernah belajar dulu tentang Sulhul Hudaybiyah, satu persefahaman berlaku di antara Nabi dan kaum musyrikin Mekah ketika Nabi nak menunaikan ibadah umrah, maka ditahan di tempat namanya Hudaybiyah itu. Maka Nabi SAW telah pun membuat satu perjanjian yang kita bincangkan. Ada beberapa isi itu yang Sayyidina Umar marah daripada outcome-nya menunjukkan seolah-olah kita ni di pihak yang lemah. Kita terpaksa menerima segala
condition, term and condition yang disetkan oleh golongan musyrikun. Tapi Abu Bakar telah menegur Umar Khattab radhiyallahu anhu dengan berkata, Rasulullah SAW mendapat wahyu daripada Allah, kita terima saja. Jadi tuan-tuan, dalam perjanjian tersebut antara lain mengatakan bahawa orang-orang Islam yang datang dari Mekah hendaklah dikembalikan kepada keluarga mereka di Mekah. Manakala orang Madinah yang pergi ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah semula. Nampak isinya memang outcome-nya menyebelahi golongan musyrikun. Tapi di sebalik itu Nabi mengkehendaki supaya mereka yang kembali ke Mekah dapat berdakwah pula ke Mekah dan mereka tidak diapa-apakan. Tengok pandangan jauh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi indahnya ayat ni kalau kita perhatikan. Allah menyebut perkataan bahawa kalau disebut di sini alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha. Adh-dhalimi ahluha. Ini kalau kita belajar bahasa Arab ni panggil isim fa'il, ya'malu amal al-fi'il. Ini satu gaya bahasa dalam bahasa Arab bahawa ni isim fa'il, zalim ni isim fa'il. Ya'malu amal al-fi'il iaitu dia mempunyai makna yang sama dengan fi'il. Iaitu di sini ayat ini bermaksud penduduk yang sebuah negeri yang penduduk itu zalim terhadap orang lain. Az-zalimi ahluha, zalim pada orang lain. Bukan negeri itu yang zalim, tapi penduduk negeri itu yang zalim. Macam kita nak beli rumah lah tuan-tuan. Orang kata pada kita, kau nak beli kat sana tu hujung dunia, tempat jin bertendang. Tuan-tuan, tempat tu tak salah tuan-tuan. Yang salah adalah kita yang berkata demikian. Tempat tu tak salah. Semua benda ada pros and cons. Kau nak beli yang dekat dengan Kuala Lumpur sebagai contohnya, harganya mahal lah. Biasalah ada pros and cons lah. Leasehold ke freehold ke, begitu maksudnya. Tempat tu tak salah. Yang salah adalah kamu yang salah. Orang yang duduk kat situ yang salah. Universiti tu tak salah. Anak kita pandai nak masuk UTM ke, nak masuk UM ke, nak masuk UKM ke, nak masuk engineering kat UTM ke, sama aja. Tapi yang tak betulnya adalah anak itu sendiri. Bila dia pergi ke universiti, dia main-main. Dia sibuk dengan persatuan sebagai contohnya. Dia sibuk cinta contohnya. Imam Ahmad kata orang cinta tengah belajar ni macam orang naik kapal, kapalnya pecah. Lepas tu nak salahkan universiti pula, nak salahkan Basyarah pula. Tak. Yang salah tu kamu. Jadi maksud ayat ini menceritakan kepada kita bahawa golongan musyrikun di Mekah yang salah, bukan Mekah itu yang salah. Mekah itu tempat mulia, tempat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan tak kala Nabi membuka kota Mekah, Nabi berkata, laula anna ahlaki akhrajuni ma akhrajtu. Aku cinta pada engkau wahai Mekah, engkau sebaik-baik bumi di sisi Allah, yang paling Allah cinta. Tapi oleh kerana perangai penduduk tempat ini yang menghalau aku keluar, maka aku rasa macam terluka perasaanku. Aku tidak akan datang, tidak akan duduk di sini. Aku akan duduk di Madinah. Penduduknya menerima aku dengan baik. Jadi maksud ayat ni tuan-tuan, kita orang beriman kena menyedari kita punya peranan. Allah lahirkan kita dengan berbagai capability tuan-tuan ya. Bahkan anak-anak kita pun kita nampak yang ni belajar sungguh-sungguh nak jadi doktor lah. Memang dia bersungguh-sungguh. Kita pun sedih lah kalau dia tak dapat urusan yang baik melayakkan jadi doktor. Yang ni pula suka memerintah orang, suka mengarah orang. Macam cara dia buat. Dia ada duit, dia tak boleh nak sedia baju, dia suruh kakak dia sedia baju, dia bagi upah ke kakak dia. Pandai pula kau, mana kau cari duit Jadi orang begini mempunyai kualiti untuk jadi kepimpinan agaknya tuan-tuan. Maka begitulah, kullu ya'malu ala syakilati. Kita bincang dalam surah Isra yang lalu, bagaimana Allah memang semua orang itu memang telah direka bentuk oleh Allah dalam dirinya ada kepimpinan. Dan saya pernah cerita pada tuan-tuan kisah anak-anak kepada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang juga berkaitan dengan ayat yang lalu tentang persisihan isu tanah, air yang mengalir dalam kebun kurma mereka. Ingat tak tuan-tuan ayat yang lalu yang kita bincangkan, yang sehingga turun ayat itu untuk menegur kalangan penduduk Madinah yang tidak suka dengan keputusan Nabi SAW. Ingat tak? Tak ingat itu. Jadi anak Zubair bin Awam ni ada ramai. Ada yang jadi pemimpin macam Abdullah bin Az-Zubair, pemimpin Mekah dan juga Madinah. Ada yang jadi orang alim macam Urwah bin Az-Zubair yang tidak minat langsung politik. Saya dah cerita pada tuan-tuan, yang akhirnya kakinya dipotong ketika dia ziarah Khalifah Hisham di Damsyik. Anaknya mati, saya dah cerita pada tuan-tuan kan. Macam mana ridhanya mereka menghadapi situasi, dia dalam menghadapi situasi yang sukar. Allah lahirkan dia untuk jadi seorang alim, yang faqih, yang mufassir, muhaddis. Ada kalangan anak kita yang Allah ingat kalau alhamdulillah, syukur. Ada kalangan anak kita yang memang daripada kecil dah pun memiliki kualiti untuk menjadi doktor, menjadi ustaz, ustazah. Maka jangan abaikan peluang tersebut tuan-tuan Saya dah cerita pada tuan-tuan dalam pertemuan kami dalam robotik dan Islam hari Sabtu semalam, bahawa jangan kita bunuh karakter yang Allah lahirkan kepada anak-anak kita. Ya, macam Khalid Walid, saya cerita pada tuan-tuan, antara yang paling lambat masuk Islam.
Khalid Walid ni masuk Islam pun dipujuk oleh adiknya bernama Al-Walid bin Al-Walid, berkata kepadanya, wahai abang Rasulullah SAW, adiknya masuk Islam lebih awal daripada dia, tapi yang terkenal ialah dia yang masuk kemudian. Macam Umar Khattab radhiyallahu anhu, yang masuk Islam agak lambat, tapi keterselahannya mengatasi ramai orang yang lebih awal daripadanya. Khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu. Ini kelebihan Allah berikan kepada orang yang memiliki kualiti kepimpinan. Walaupun dulu di jahiliyah dia masuk Islam, ke penonjolannya, tonjolnya dia sebagai seorang image yang hebat, karakter yang hebat untuk Islam, akhirnya diteruskan oleh Nabi kita SAW menenggelamkan orang lain lebih awal daripadanya. Apa nak buat tuan-tuan, ini pilihan Allah. Macam-macam saya nak cerita pada tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan dan hati dan kasih Allah sekalian, bila kita melihat ni, Allah mengingatkan kita yang dipilih untuk jadi pemimpin. Pemimpin ni maknanya orang berjihad lah, orang yang memiliki kedudukan. Ahli politik lah senang sebut pada ni tuan-tuan. Tadi ahli politik ni tengok jari saya yang 5 ni, kata Malik bin Nabi. Ni 5 jari, nampak tak? Pemimpin yang bagus mendekati orang-orang yang hartawan untuk membantu perjuangannya, bukan pelobi, hartawan. Kita tahu Nabi pun dikelilingi oleh teknokrat yang kaya raya, macam Abdullah bin Auf, macam Uthman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Faruq, seorang kaya asalnya. Ni kan dekat dengan orang macam ni. Biasanya orang-orang bijak ini pandangannya tepat dan dia jujur bagi pandangan. Orang itu dia berjaya kerana dia jujur dengan pendapatnya. Kemudian ini tuan-tuan, apa ni? Yang tinggi ni. Yang tinggi ni apa? Yang tinggi ni adalah orang-orang tua yang kita kena dekati. Kena rapat juga. Tak boleh kawan dengan jutawan je semua, orang tua dilupakan. Ini adalah golongan muda. Sesekala kita hadir dalam program mereka. Ya, seperti Menteri Agama kita pergi ke panggung wayang untuk menyaksikan orang muda. Kan, kerana ada tanggungjawab kat situ untuk mendekati mereka. Macam Hasan Al-Banna pergi mendekati orang-orang muda yang tersimpang jalan, tersilap jalan. Yang terakhir sekali, budak-budak kena dekati juga. Ni budak-budak ni, anak-anak. Kan, seorang kawan saya berkata, nak buat kedai makan, Ustaz, kena tengok siapa yang datang minum. Macam mana maksudnya, saya tanya dia. Dia berjaya, kedainya dilimut orang pekerja di kedai makan tersebut. Kalau yang datang tu ayah dengan anak, ayah punya teh tu kena rasa tehnya lebih kau, gulanya sikit, kerana orang dah tua tak nak minuman manis. Tapi anak ini bancuhannya kena lain, manisnya kena lebih. So dua-dua orang suka. Tak boleh kita bagi untuk minum orang tua kepada budak-budak. Tak boleh rasa budak-budak bagi kat orang tua. Ya Allah, hebatnya engkau. Macam tu tuan-tuan. Ada orang tersilap ketika dia jadi pemimpin, dia pergi dekat dengan budak-budak. Budak-budak ni jadi kawan-kawan dia. Ni orang ni semua dilupakan. Orang bagi tawaran, bagi pandangan pun dia tak mau ikut. Rugilah kau. Kau jadi pemimpin, kau kena seimbang. 5 perkara ni kena pergi. Pemimpin yang bagus mendekati jutawan, hartawan yang baik-baik. Orang tua pun didekati, orang muda pun didampingi, dan kanak-kanak disayangi. Ini 5 jari ni. Yang kau pergi dekati budak-budak, melupakan orang lain ni, maka orang Melaka kata boleh terlokop lah karier politik kau. Tuan-tuan dimuliakan sekalian. Ya, jadi ini yang kalau kita lihat dalam ayat, bahawa bila kamu dipilih untuk pegang tanggungjawab jihad yang mana urusan penting pada ini bukan semata-mata mengangkat senjata, tapi orang yang dipilih Allah untuk berjaya dalam perniagaannya, doktor-doktor yang hebat, arkitek yang hebat, semua ini merupakan jihad di jalan Allah SWT sebenarnya. Asal saja kita menjalankan semua tanggungjawab. Saya pernah cerita pada tuan-tuan 5 syarat untuk menjadikan rezeki kita halal, kan? Baik. Jadi ayat ini mengingatkan kita, bila kita ada pada posisi itu, jangan lupa pada ikrar kita terhadap orang yang tidak diberi kelebihan untuk berjaya macam kita. Kita ketika nak jadi pemimpin tu kan, ketika melobi, ketika pergi buat rayuan undi, jumpa orang, janji macam-macam. Ada yang janji tol percuma daripada utara ke selatan. Dia cakap kan, kata macam benci sangat ahli politik. Tidak tuan-tuan, tapi janji itu tak masuk akal lah. Tuan-tuan ni, kadang ada juga percukaian yang dibatalkan, kemudian negara mengalami kesusahan tertentu. Mungkin kalau kita tak boleh letak cukai tinggi GST seperti yang lalu, setinggi berapa persen, saya pun dah tak ingat. Mungkin letak half daripada yang dah lalu. Sekurang-kurangnya rakyat tahu memang perlu pada cukai. Tuan-tuan yang melihat saya ini bukan pandai sangat, cuba untuk recap balik apa-apa kesilapan yang mungkin boleh dibaiki. Jadi balik kepada cerita ni tadi, bahawa orang-orang beriman dikehendaki oleh Allah untuk menyedari mereka punya platform dakwah, tanggungjawab yang perlu ditunaikan, peranan yang perlu ditunaikan. Jadi jangan sampai orang yang lemah keliling kita terus ditindas. Kan, sebagaimana contoh yang saya berikan, kita order makanan,
Orang hantar makanan tu tengah malam, fikir Allah nampak wajahnya 40-an, sian dia tak ada keluarga ke ya? Mungkin dia kerja waktu siang kot, malam pergi buat part time pula. Bagi dia lebih lah tuan-tuan. Tak rugi tak miskin kita RM5 bagi lebih tuan-tuan. Macam tu maksud ayat ni. Lagi penekanan paling lalu, kita pergi gunting rambut RM7. Allah, siannya RM7. RM7. Ya Allah, dengan rambut ni aku boleh pergi kerja. Aku orang pandai handsome, tak adalah macam Sakai. Tambah RM5, ambil RM5 ni bagi anak-anak beli susu ke apa ke. Nak bagi RM5 tak mampu, RM5 lebih kan RM5. Contohnya tuan-tuan, ini namanya ihsan lah tuan-tuan. Jadi ayat ni menerangkan kepada kita tentang sifat orang beriman. Jangan sampai orang yang berada di bawah kita yang tak punya peluang macam kita mengatakan tak guna aku duduk kat tempat ni. Tak ada pun orang nak fight untuk aku. Tuan-tuan, ada benda yang baik kita sebut baik. Orang duduk kat rumah flat, airnya, penggunaan airnya kurang daripada berapa meter padu maka diberi exemption daripada bayar. Alhamdulillah, benda baik. Sediakan bas untuk orang-orang susah, kena produce IC untuk buktikan dia rakyat tempatan untuk naiki bas itu baru dapat free, kalau tak kena bayar. Tuan-tuan, ni kerja-kerja yang baik, kena teruskan tuan-tuan, kena dipertahankan. Yang baik kita sebut baik, yang masalah air ni tak selesai kena baikilah. Contohnya ya, ni bukan marah, ni geram ni tau. Tuan-tuan ni boleh kat pas sekalian. Jadi kita kena sedar bila kita berada satu posisi, kita tidak akan berada lama di situ. Maka gunakan tanggungjawab sebaik mungkin. Kita jadi pensyarah universiti. Ada universiti tertentu yang mengamalkan resis. Tak perlu sebut lah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tahu. Asal orang Islam saja maka digagalkan. Kerana ada cerita bahawa pada waktu sembahyang Jumaat nanti, orang Islam pun sembahyang Jumaat, dia pergi jumpa dengan bangsa dia untuk bagi kepadanya soalan-soalan bocor menghadapi peperiksaan penting seperti engineering, medical dan sebagainya. Wallahualam, ni orang cerita, banyak sangat orang cerita, jadi mutawatir pula tuan-tuan. Maka kita yang berada di posisi yang penting seperti itu kena periksa. Jangan biarkan dia hanya cerita, tak apa, rumus. Kalau semua orang cerita di rumus lagi ke tuan-tuan? Kan? Contohnya ada beasiswa tertentu yang diperuntukkan untuk orang-orang miskin. Memanglah nak kamu cemerlang, tapi kamu gaji puluhan ribu, ratusan ribu, takkan kamu nak ambil juga beasiswa itu? Kadang-kadang pada hari Jumaat ketika pisang ditinggalkan oleh orang tentu dermawan ni, orang naik Mercedes, ada driver lagi pun ambil, bukan satu sesikat dia ambil. Orang macam ni, ya Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Tuan Imam yang menjadi jawatan yang dimaksudkan oleh Allah kat sini untuk menegur, kena tegur, beritahu. Jadi ini ayat ni kita kena faham dalam konteks yang luas, kerana konteks jihad ini begitu luas. Sekarang dah tak ada jihad persenjataan, mengangkat senjata menentang musuh. Maka jihad format yang lain ni kita kena gembelingkan orang untuk faham. Ya. Jadi tuan-tuan nanti dan dikasih sekalian, lihat ayat ini begitu indah bila Allah SWT sebutkan wal mustad'afin. Mustad'afin datang perkataan dhaif. Kalau bahasa Arab perkataan dha'ufa, tapi istad'afa berarti penambahan. Setiap huruf dalam satu perkataan merujuk kepada penambahan dan lebih complicated makna yang di-carry oleh perkataan tersebut. Jadi kalau istad'afa, ini maksudnya orang yang diperlemahkan, orang yang ditindas, orang yang teraniaya, orang yang sistem tu tak membantu dia untuk bangun. Contohnya pemandu teksi, mereka kita anggap pendapatan rendah, pendapatan sederhana. Dah lah dia kena bayar sewa teksi itu tiap hari. Jalan ke tak jalan ke, rosak dia kena tanggung pula. Kalau berlaku musim seperti ni, macam mana nak kira tuan-tuan ni? Memang tak boleh jalan, passenger pun tak ada, kesian. Ini maksud golongan istid'af. Kita yang jadi ahli politik kena bagi penekanan kepada orang seperti ni. Dulu masa nak naik jadi wakil rakyat dan sebagainya, macam-macam janji. Bila dah jadi wakil rakyat, ahlan wa sahlan wa jalan. Orang ni tak masuk dalam kotak pemikiran kita dah. Kita pun travel business class, hidup kita pun dah ada escort sana sini. Habis kita lupa semua janji kita kepada mereka. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ada orang yang memang lemah, ada orang memang dia tak boleh bangun tuan-tuan. Macam kita gambarkan tadi, siang kerja, malam pergi bawa Grab pula, pergi hantar Grab food pula, pergi food panda lagi, hujan begitu lebat, semua kena harungi kerana duit memang tak cukup tuan-tuan. Dia nak pindah ke mana pun dia tak tahu. Dulu ada orang bercakap, kalau tak suka pindah ke tempat lain, ingat senang ke nak pindah ke tempat lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Jadi golongan ini memang ketidakberdayaan yang berlaku pada mereka ni mencapai batas maksimum. Jadi itu sebab ditambah huruf ta dan juga sin, istad'afa, maknanya memang tak ada peluang pun untuk dia keluar dari masalah itu.
Ya, orang yang duduk setinggan, makan kais pagi, makan pagi, petang kita kata berniaga lah. Ingat, senang ke nak berniaga, tuan-tuan? Maka kita yang bertanggungjawab untuk membantu golongan ini. Janganlah susahkan mereka, tuan-tuan. Terjunlah dalam masyarakat untuk tengok masalah mereka sebenarnya, selesaikan masalah mereka. Jadi yang dimaksudkan oleh ayat inilah kaum muslimin yang memang dihalang ataupun dilarang daripada berhijrah ke Madinah dalam konteks turunnya ayat. Tapi bila kita belajar kaedah yang kita semua sering maklum, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab, bahawa ibrah jangan diambil pada waktu turunnya ayat saja, perluaskan ia dalam konteks di mana saja engkau berada. Maknanya batasan waktu jangan menjadi penghalang untuk Quran itu dilimitkan setakat itu saja, dia mesti difahami dalam konteks luas. Maka ayat ini sebenarnya menekankan kepada kita yang berada pada level lebih baik, supaya sedar ada orang keliling kita yang susah. Bagaimana tanggungjawab kita untuk membantu mereka. Bukan semestinya bagi duit. Kalau bagi duit saja, nanti namanya bagi ikan, tak bagi fishing rod kepada dia, tak bagi joran. Kita kena bagi joran, bagi dia jalan keluar. Contohnya satu masa dulu, idea kerajaan mengadakan sekolah-sekolah sama penuh. Sekolah sains baik, sekolah MRSM baik, adalah untuk memberi peluang kepada orang-orang luar bandar yang memang kerusakan tekstil mereka tak begitu baik kerana mereka tersekat, tak ada kemampuan. Ayah ibu mereka ni penoloka yang mungkin tak ada duit cukup. Bagilah peluang mereka. Tapi yang sedihnya bila berlaku sekolah-sekolah itu diisi oleh golongan korporat yang kaya raya. Anak memang gajinya beratus ribu, berpuluh ribu, dia pula yang masukkan anak ke sekolah-sekolah itu. Maka defeat the purpose. Maka ia membunuh tujuan asal kepada penubuhan institusi yang penting itu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi hendaklah kita mengawasi diri kita daripada khianat kepada amanah. Nanti kita akan lihat lagi ayat-ayat berkaitan dengan amanah dan jihad. Ini disebut oleh Allah berterusan dalam surah Nisa kerana nak membetulkan struktur masyarakat akibat daripada kegagalan ia berfungsi dengan betul. Kalau zaman Nabi ia gagal berfungsi kerana ramai golongan sahabat yang meninggal dunia, wafat, maka Quran datangkan solusi untuk selesai masalah mereka. Maka zaman kita kerana kepincangan berlaku kerana setiap orang ambil kesempatan terhadap kedudukannya, lalu mengakibatkan orang yang sepatutnya mendapat hak mereka tertolak, ternafi. Baik. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa kewajipan berjuang membela orang yang lemah dan tertindas di kalangan keluarga, ataupun orang yang berada di bawah naungan kita kalau jadi pemimpin sebagai contohnya. Perjuangan membela mereka walaupun dapat ataupun telah termasuk dalam kandungan fisabilillah, tapi penyebutannya kat sini mengandungi makna bahawa Quran mengingatkan kita berkali-kali tidak semestinya jihad semata-mata, malahan kerja-kerja spektrum yang kita terlibat dalam profesion masing-masing untuk menyelesaikan masalah orang keliling kita. Gitu. Kadang-kadang kita rujuk kepada sejarah British menjajah Malaysia, kan tuan-tuan. British ni satu kuasa besar dunia yang mempunyai pengalaman menjajah hampir satu dunia dia jajahnya. Ia berbeza daripada pendekatan Perancis, daripada pendekatan Itali, pendekatan Jerman. British, orang English ni memang bijak, cunning, smart. Ya, kalau mereka bangunkan sekolah sebagai contohnya di estate, mereka akan sediakan rumah untuk kaki tangan sekolah cukup supaya mereka tak fikir untuk sewa dan sebagainya. Kan? Kabarnya kalau zaman British tu kenaikan gaji, dia akan lebihkan orang bawah, orang atas kurang daripada orang bawah. Kita pula terbalik ni, kalau naik gaji, orang bawah penat buat kempen untuk naik gaji. Yang naik gaji banyak adalah orang kat atas. Orang kat bawah macam tu juga gaji. Naik berapa sen saja, orang kat atas naik, Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka ta'ala. Ni sistem tak fungsi dengan betul. Nampak tak tuan-tuan? Nanti ada orang kata, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Engkau duduk bahagian policy maker, kau tak boleh kepikir benda ni. Kan orang-orang berharta tu makan pun free, setiap ada event, driver pun covered, pergi keluar outstation lagi ada claim, ada itu, ada ini. Orang bawah ada tak macam tu? Ini tanggungjawab para pemimpin. Jangan kita tegur buat macam ni, mengatakan kita ni banyak komen, banyak komen, banyak apa. Ini Quran yang tegur, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi tanggungjawab ini kalau kita dapat lihat bertolak dari sini, Allah menganjurkan manusia untuk membela kelompok keluarga dan keturunannya. Jadi kita dapat lihat spektrum yang begitu luas dikemukakan surah Nisa ni, bukan saja menceritakan kekeluargaan para isteri yang kewafatan suami, anak yang menjadi yatim, bahkan menceritakan satu sistem pelaksanaan yang holistik yang akan menyelesaikan manusia daripada masalah-masalah mereka. Jadi jangan biarkan negara ini, tempat ini, lokasi ini yang ada orang lemah yang terus ditindas dan kamu tidak ambil peduli pada mereka. Kamu jadi pemimpin, ada 2 lift kat office, duduk paling tinggi tempat. Kalau orang datang untuk mengadu masalah, kamu tak layan, suruh orang lain layan. Tapi kalau toki datang ajak main golf, kamu turun daripada pintu belakang.
pergi layan. Maka tuan-tuan, teraniayalah orang yang lemah ini dan orang kaya terus kaya. Ini namanya kapitalism, kapitalism. Ada orang kata lawan kapitalism ni kena komunis. Komunis pun sebenarnya ada kesempatan diambil orang tentu, tokoh-tokohnya, ketua-ketuanya mengambil kesempatan. Orang bawahnya, orang bawah yang kreatif dapat sama dengan orang tak kreatif. Ini tidak adil. Islam saja penyelesaian pada masalah-masalah ni semua, tuan-tuan. Jadi nak menunjukkan kepada rosaknya sistem ini bukan sahaja orang tua dan juga perempuan yang teraniaya, nisa, tapi kanak-kanak pun turut merasa penyiksaan yang berlaku. Tengok apa berlaku kat Syria. Sepatutnya anak-anak itu bergembira, seronok, tapi tengok muka anak-anak itu pun macam muka orang tua, sedih, dilamun perasaan sedih yang amat sangat kematian ayahnya, kematian ibunya. Ya, maka bila berlaku satu kezaliman yang tidak dibetulkan, akhirnya bukan orang tua-tua yang kena semata-mata, bukan orang perempuan dewasa saja yang kena, anak-anak pun akan terlibat sama kesian mereka, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka mereka pun akan terpalit dengan masalah yang sama anda ia tidak dibetulkan. Jadi antara sebab kejatuhan satu umat saya bawa kepada tuan-tuan, ini berlaku 700 tahun yang lalu, ketika umat Islam di Spain telah pun mengabaikan tanggungjawab ini untuk menyelamatkan golongan mustadhafin. Mereka lebih pada memenuhkan tembolok mereka. Tahu tak tembolok, tuan-tuan? Tembolok ni berarti ayam jantan. Ayam ni dia ada tembolok, apa dia makan. Macam siamang, makan, simpan dalam temboloknya, makan lagi. Padahal untuk dia cukup, tapi simpan. Kenapa, tuan-tuan? Ketamakan kepada dunia. Syuh al-muttaba'. Ini berarti ketamakan yang luar biasa kepada dunia. Itu sebab ketika tuan-tuan pada tahun 1492 Masihi berlakulah satu pembantaian, ethnic cleansing kepada umat Islam di Spain. Maka yang terakhir keluar kat situ, tuan-tuan, keluarnya Granada. Granada, kubur terakhir umat Islam yang jatuh pada kali itu, sehingga rajanya yang ada kat situ, tuan-tuan, terpaksa keluar dalam keadaan menangis, sedih. Maka berkatalah ibunya dengan kata-kata yang kata-kata perli yang sangat mendalam. Ibki mithla nisa'i mulkan mudha'an lam tuhafiz alaihi mithl rijali. Menangis engkau macam menangis orang perempuan, kerana engkau tidak memiliki kudrat dan kesungguhan untuk mempertahankan negara engkau seperti orang-orang lelaki yang berani. Maka jatuhlah Spain, Andalus ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan ada satu syair yang sangat menarik disampaikan oleh Abu Bakar Rindi, dari kulli syai'in idza ma tamanu qasanu fala yugharu bi tibil 'aishi insanu hiya al-umuru kama syahadatha dualun man sarahu zamanun sa'athu azmanu. Kata-kata ni indah sangat, tuan-tuan. Syair ni sangat indah. Maksudnya bahawa setiap benda tu bila dia sempurna, dia akan jadi cacat. Bila kita dah naik ke atas bukit sampai ke puncak, kita pasti akan turun. Maknanya semua akan berakhir. Maka janganlah engkau tertipu dengan keenakan hidupmu, kegembiraan, keseronokan, kebahagiaan, kekayaan, kerana semua itu akan berakhir. Hiyal umuru kama syahadat hadwalun. Sebenarnya semua itu ibarat roda, dia pusing. Man sarahu zamanun sa'atu azmanu. Siapa yang gembira dengan satu waktu, dia akan menjadi sedih dengan banyak masa yang lain. Kerana hidup ni tidak akan kekal. Kamu tidak akan selama-lamanya duduk ke atas. Cantik sangat, indah sangat syair ni. Nanti boleh minta Ustaz Syafiq Murad untuk bantu terjemahkan, insya-Allah. Dan tuan-tuan, sebelum terlupa, alhamdulillah pada hari ini kami dah terbitkan sebuah diary. Tapi diary ni saya tak bawa, tuan-tuan, tunjuk tuan-tuan. Cuma kalau tuan-tuan nak menggunakan Habatus Sauda Birkah, jadi saya tunjukkan kepada tuan-tuan cara penggunaannya. Birkah Habatus Sauda yang telah pun diproses seperti ini untuk mudah dimakan, ditelan. Pesan penaja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka kunyah, tuan-tuan, rasa minyaknya, alhamdulillah. Dan kapsul ni pun boleh telan, alhamdulillah. Tuan-tuan, marilah kita sama mengamalkan sunnah Nabi yang dilupakan oleh ramai orang, iaitu menggunakan Habatus Sauda. Yang Nabi mengatakan dan baginda tidak berkata melainkan kebenaran, rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Jadi syifa dan juga rahmah dan juga barakah padanya, dipanggil juga dengan Habatul Barakah. Para sahabat Nabi yang sakit tenat, maka diberi makan Habatus Sauda ni, alhamdulillah mereka menjadi sembuh dengan izin Allah SWT, seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Tibun Nabawi. Tuan-tuan, sesama kita gunakan, masih ada peluang untuk memilikinya.
Cuma package yang kami offer pada bulan lepas sudah pun berakhir. Tapi tuan-tuan masih lagi boleh mendapatkannya dan belilah untuk hadiahkan orang yang kita cintai keliling kita. Ada banyak testimoni yang menunjukkan hilang sakit lutut, hilang resdung, hilang sakit-sakit tertentu dengan izin Allah kerana janji daripada Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat tu untuk renungan kita pada malam ni. Yang saya tekankan tadi, janganlah kita melihat ayat ini dalam keadaan tak ni cerita zaman dulu tak kena aku. Kena mana kita tuan-tuan, di mana saja kita berada, di mana bumi dipijak, di situ Islam dijunjung. Jalankan tanggungjawab kita, daripada pemimpin politik yang besar kepada seorang ayah. Maka ambil tanggungjawab itu. Jangan sampai anak kita besok menjadi menangis di bumi sendiri kerana kegagalan kita untuk mempertahankan amanah. Ayat ini menekankan amanah. Semua orang punya amanah. Kita suami ada amanah jaga anak isteri kita, jangan lalai. Kalau dulu orang disesatkan dengan cara tertentu nak buat maksiat, kena pergi jauh-jauh. Ini buka Netflix saja tuan-tuan, buka iFlix saja, buka View, macam-macam gambar yang bukan-bukan yang mengarut. Menjelang malam kan tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan tutup semua sistem Unify kat rumah tuan. Pastikan anak-anak kita terjebak, kerana bila terjebak susah nak keluar tuan-tuan dalam maksiat yang berlaku pada hari ini. Jadi ini juga satu tanggungjawab. Dalam konteks ni, anak ini akan berkata, anak yang berkata, aku duduk, ayah aku tak pernah tegur benda ni, aku yang lalai. Tuan, daripada skop yang paling kecil sehingga skop paling besar, kata Ibn Khaldun bahawa aku melihat orang-orang Arab, orang Islam di Spain mula terpengaruh dengan cara pakaian, cara bercakap orang-orang Barat, orang Eropah. Ini menandakan Islam akan berakhir kat sini. Betul kata-kata Ibn Khaldun tuan-tuan. Kalau kita melihat anak-anak kita mula bercakap macam orang putih, bercakap bahasa-bahasa yang pelik-pelik tuan-tuan, bahasa yang kasar, yang jijik kalau kita terjemah tuan-tuan. Kononnya awak dah terbiasa dengar orang cakap macam tu, macam-macam perkataan yang bukan-bukan. Kenapa tuan-tuan? Ini mula masuk peniti-peniti yang sangat jahat. Penjajahan bermula dengan perkara seperti ini sebenarnya. Akhirnya mereka akan kagum melihat kuasa barat itu sebagai penyelesai kepada segala-galanya. Inilah pernah nyatakan Ibn Khaldun beberapa puluh tahun lepas beliau mengatakan memang betul-betul Andalus Spain jatuh ke tangan orang-orang Kristian. Betul seperti beliau ramalkan. Maka jangan biarkan berlaku di negara kita. Ambillah pengajaran daripada berlaku ini. Kita punya tanggungjawab. Jangan pandang, tak, ni bukan kerja aku, ni kerja orang lain. Malang sekali untuk kita menafikan tanggungjawab kita, padahal boleh kita jalankan sekadar yang kita mampu. Kita jadi pengetua, jadi guru besar. Apa salahnya kalau kita mengajak orang untuk mengamalkan sembahyang berjemaah sebelum balik, anak-anak sembahyang zuhur dulu, nanti dah balik, nanti mengantuk tidur tak sembahyang. Berapa ramai anak-anak yang tak sembahyang kalau tak diberi peluang untuk sembahyang tuan-tuan. Agak kalau kita umumkan wali bapa untuk buat surau masjid pun boleh agaknya, ramai pun nak derma. Rajin tak rajin kita sebenarnya cinta orang kepada Islam. Maka kita sebagai pengetua, guru besar, ambil tanggungjawab ini. Ambil tanggungjawab ni. Jangan biarkan anak-anak tu balik ke rumah flat, mereka serba kekurangan dekat rumah, nak sembahyang pun susah. Hari tak sembahyang tuan-tuan. Ini maksud ayat ni. Jadi lihatlah ia bukan adik kita. Jangan pandang ia hanya turun 1400 tahun lalu kepada penduduk Islam yang duduk kat Mekah yang tertekan dengan kejahatan orang-orang musyrikin pada masa itu. Ia turun untuk diri kita juga 1400 tahun kemudian sebenarnya. Baik, setakat ini saja dulu untuk kefahaman kita. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kudrat untuk mengamalkan Islam, untuk kembali menjalankan tanggungjawab ini. Itu sebab ada satu doa yang Nabi anjurkan kita untuk baca satu tuan-tuan. Doa ni panjang tuan ni. Apakah doa ni? Nabi SAW mengajar kita, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal gharqi wal hariqi wa a'udzubika min an yatakhabbatani asy-syaitanu indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladigan. Maksud doa ni tuan, aku mohon padamu ya Allah supaya aku selamat daripada kebinasaan, selamat daripada ditimpa sesuatu, bangunan runtuh sebagai contohnya. Wal gharaq, mati, lemas. Ini banjir berlaku tak semena-mena tuan-tuan. Lembu boleh hanyut tuan-tuan, boleh kawan sekalian. Apatah lagi kita manusia, lembu yang kuat boleh hanyut. Jadi mohon kepada Allah perlindungan daripada mati, hanyut, lemas. Wal hariq, hariq ni mana terbakar. Apa lagi doa Nabi? Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya selamat daripada ditipu oleh syaitan ketika mati, ketika hampir-hampir mati. Dan aku mohon perlindungan kepadamu daripada lari daripada medan perang. Dan aku mohon kepadamu keselamatan daripada dipatuk ataupun disengat. Kata para ulama, ladiran ni bukan dipatuk oleh ular macam tuan-tuan. Jangan-jangan kita dengar orang mati kena patuk ular ini. Tapi yang dimaksudkan sini, ditipu dan juga dikelentong.
oleh orang-orang kafir, tuan-tuan. Ini pun satu maksud yang menarik daripada perkataan ladiran. Dah kena dah fulan min fulan, dah kena tipu, menang bersorak kampung teradai. Kerana orang-orang kafir ini mereka punya perancangan, ada strategi. Yang kamu bersorak je lebih, harta kamu habis teradai. Maka kita mohon kepada Allah dengan doa ni, Allahumma inni a'udzubika minat taradi, ya Allah aku mohon kepadamu keselamatan daripada kebinasaan, wal hadmi daripada dihempak bangunan, wal gharaqi daripada halmas, wal hariqi daripada terbakar, wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu innal maut, aku mohon perlindungan penuh daripada ditipu syaitan ketika nak mati, maka mati dalam kekufuran. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran, aku mohon perlindungan kepadamu daripada mati dalam keadaan berpaling, lari daripada medan pertempuran. Wa a'udzubika an amuta ladiran, aku mohon perlindungan kepadamu daripada mati dipatuk, disengat, ditipu, dianiaya, dikelentong, ya, kerana kejahilan kita dan juga kita tak mau dengar daripada pihak yang betul, maka kita diambil kesempatan oleh musuh yang cerdik, yang licik, maka akhirnya kita menang bersorak, kampung teradai. Ya, mohon kepada Allah keselamatan daripada tertipu seperti ini. Ambil pengajaran daripada negara Islam yang satu masa dahulu sangat hebat seperti Spain, maka jatuh dan umat Islam dipaksa untuk kufur ataupun dibunuh habis-habisan, seperti kisah Imam Qurtubi. Saya nak cerita terlupa lah tuan-tuan ni, besok malam saya ceritalah, dah malam ni, lambat ni saya cerita bagaimana Imam Qurtubi dengan kakaknya menyelamatkan diri. Kalau tidak, mereka karam dalam lautan, terpaksa ikat tali pada tangan mereka semua, tuan-tuan. Allah, dahsyatnya. Kalau tidak, mereka akan dibunuh. Kalau tidak, mereka akan mati di lautan, hanyut, karam di Selat Gibraltar itu, tuan-tuan. Baik, Alhamdulillah Zawi Ghazali telah masukkan doa ni. Bagi tuan-tuan yang belum berada dalam grup Telegram Sahabat Ustaz Hazan, dijemput dengan segala hormatnya untuk masuki, kerana di situ ada nota-nota disediakan, ada berbagai-bagai fakta dan doa yang dikemukakan. Terima kasih Zawi Ghazali. Allahumma inni a'udzubika min hadmi, wa a'udzubika min taraddi, wa a'udzubika min gharaqi wal hariqi wal haraqi wal harami, wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu minal maut, wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran, wa a'udzubika an amuta ladiran. Ini adalah versi yang kedua. Yang tadi saya baca versi yang lain ni, maksudnya lebih kurang sama. Ada sedikit penambahan di sini. Haram makna tua nyanyuk. Ada penambahan tua nyanyuk dalam doa yang Zawi Ghazali kemukakan ni. Baik, terima kasih tuan-tuan. Sama-sama kita akhiri kuliah kita pada malam ini dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfirna bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabi huquq 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقول الله منا منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Tuan-tuan, pagi tadi saya janji pada tuan-tuan yang bertanya soalan dalam kuliah duha pagi tadi jam 9, mereka akan dapat hadiah buku ni. Jadi mereka yang telah pun saya jawab soalan-soalan pagi tadi, lebih kurang dalam 5-6 orang, mungkin 10 orang, tolong hantar nama-nama tuan-tuan dan saudara dan alamat kepada nombor telefon di bawah ni. WhatsApp 0115862945. Kami nak hantar buku ni sebagai hadiah bagi yang berinteraksi dengan kami pagi tadi di kuliah duha jam 9 pagi. Kami bagi percuma buku ni. Jadi tolong bagi nama kepada nombor WhatsApp di bawah. Ada berapa orang? 5-6 orang, mungkin ada 10 orang pagi tadi dalam kuliah duha pukul 9 pagi. Tolong tolong hantar nama dan juga alamat penuh. Kami nak hantar, dan nombor telefon kami nak hantar buku hadiah ni, doa pengasih yang kita belajar pagi tadi. Bagi yang belum dapat, insya-Allah masih banyak peluang. Siapa yang bertanya soalan, malam esok saya nak bagi hadiah lagi buku ni. Malam esok saya buka sesi soal jawab. Malam esok kita akan kuliah pukul 9 sampai 9.30. Saya buka sesi soal jawab. Siapa yang bertanya malam esok akan dapat hadiah buku ni. Terima kasih semua. Jumpa lagi esok insya-Allah. Panjang-panjangkan video ni kepada teman taulan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.